Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum pagi. Okey, selamat datang ke Fano Evo Podcast. Yes, sir. Ada music and tiba edit sendiri. Senang editor tak payah masuk lah. Alright, as usual, masih lagi bersama dengan Zack American. Dan saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Betul. So kalau episod yang lepas kita berceritakan banyak sangat benda-benda yang melibatkan kita punya mindset dan emosi. Ya, nak kerja ke, nak apa, berhenti kerja atau berhenti, berniaga, semua dan tu di mindset mana emosi. kita tahu itu adalah persoalan dan dibelenggu dalam jiwa. Dan isteri saya menonton episod itu. Okey. Dan dia sangat suka sebab dia sekarang di tengah-tengah. Dia antara orang yang I nak fokus berniaga ke I nak kerja ni macam tu. Dia ada satu istilah tu kan, kalau di tengah-tengah nak berhenti kerja ataupun berniaga kan, dia panggil bakar jambatan. Istilah tu orang panggil lah bakar jambatan. Dah bakar jambatan belum? Macam tu. Oh ya, itu term siapa tu? Zaman-zaman buat takaful ke? Ya, betul. Kalau orang belum full time kan, dah bakar jambatan belum? So dia akan full Diorang time. nak semua full time. Betul. Dia kan ni lah. Diorang nak semua full time. Baik. So sekarang ni Fadil. Ya, saya. Okay, kita saja ke Fadil dulu. Kita bagi sebab kita tahu Tuan Fadil dia perlukan vocal warm up dulu. Dil. Tak, ni Datin Alia suruh. Datin Alia ada Oh, bagi dia, tips. dia cakap apa Tuan Fadil? Saya dengan Datin Alia ni we go way back. So, so apa dia kata? Sebab ada satu masa tu dalam kelas Digital Marketing Mastery kan. Betul lah. Betul, TMM. Jadi saya tengah mengajar. Pagi Datin Alia message kepada siapa Saya? Fadil tanya, Tuan Fadil buat vocal warm up tak? Saya Fadil message saya masa tu. Saya kata, mana saya tak pandai ni. Kita bukan penyanyi nak vocal warm up kan. Datin Alia siap bagi video Betul. setiap pagi tengok video ni dulu, buat warm up. So mulai hari tu, setiap kali nak buat training yang besar-besar lah, saya akan tengok video tu, that same video. Wow. Apa dia? Mama itulah. Betul lah tu. Sebab yelah, biasa penyanyi dia akan spot on orang ni dah buat warm up ke tak buat warm up kan. Kita mana tahu, kita naik tu mengajar je. Dil, kau Ada bayang. ni Dil, kau Ada bayangkan. WhatsAppnya. Ada WhatsApp. Ada WhatsApp. Dil, kau bayangkan Datin Alia dia pandai tau. Dia buat pahala MLM. Kan? Tuan Fadil amalkan benda tu. Tuan Fadil mengajar berapa ratus ribu orang dah mengajar. Umpama Datin Alia duduk rumah kan, pahala duduk masuk Manfaat kat dia kan. Manfaat tu kan. Luar biasa. Saya tak pernah tahu benda ni, serius. Saya tahu, tapi saya ingat untuk penyanyi je. Bila Datin Alia bagi tahu tu, lepas tu saya amalkan lah. Betul. Itu penting. Itu vocal projection. Untuk millionaire speaker pun boleh kita ajar benda tu. Betul sangat. Kadang-kadang Saya ajar, saya share. Yeah. Kita nampak pahala Datin Alia tu mengalir kepada orang. Tengok. InsyaAllah. Saya siap sebut nama dia, saya siap tunjuk video dia. Video yang dia bagi pada saya tu, ni guna video ni je, saya kata. Sebab Tuan Fadil, bila Tuan Fadil buat macam tu, Tuan Fadil akan dapat rasa bila masa kita nak kata in a world lives one man, ataupun ada masa in a world lives one man. Optimus Prime. Optimus Prime lah. Optimus Prime dia dalam dia. Dalam lagi. Optimus Prime. Dia lain. So bila buat benda tu, lama kita akan dapat develop. Nak pakai sinilah, nak pakai sinilah, nak pakai sinilah, nak pakai sinilah. Kita sendiri dapat discover benda tu. Ada yang bercakap sebab tu, kalau perasan tak dulu, sebab kita nak cerita pasal konten ni kan. Tuan Fadil pernah tak, atau pendengar penonton pernah tengok tak video yang macam orang pegang patung, dia cakap, "Hai, apa khabar?" Betul. Kan dia tak bercakap. Betul, mulut dia tak Papel gerak. lah. There you go. Sebab diorang boleh guna head voice, diorang boleh guna chest voice. Dia sebut Chest voice. Exactly. Tu lah, baru tahu chest voice. Kalau chest voice kan. Ini salah. Nanti kita bagi tahu kenapa kita cerita benda-benda ni. Okay. Contoh kalau ada Anwar Zain. Okay. Anwar Zain dia very semua. Betul. Kalau zaman semua. Betul. Kilauan bintang. Nampak dia chest. Dia kalau macam azan dia guna front nasal. Kita boleh je nyanyi di keheningan malam. Biasa. Tapi kalau azan Rafil di keheningan malam betul. menunggu Betul. berseorang.
Dia so benda tu semua dia memang mainkan peranan yang sangat penting. That's why vocal warm up is very important. Sebab dia akan, sebagai seorang speaker, benda tu sangat penting kerana dia akan men-setkan emosi kita waktu kita nak present. Oh. Tuan dan puan. Emosi lah betul. Tuan dan puan. Kan? Begitu lah. So betul lah apa yang Datin Alia cakap tu. Pahala terus mengalir. Nampak tak? Saya pun tengah nak selip pahala MLM. Saya tengah nak selip pahala MLM kan. Betul, Tuan Fadi ambil sikit pun tak apa dah. Kan? Masuk dalam kubur nanti kan. Cing, ada sinaran. Mana ni? Oh, ini cicit Fadi Ghazali. Okay. Ingat tak episod 17 tu? Kan? Alright. Dan inilah yang kita nak discuss pada episod kali ini, iaitu berkenaan dengan video dan konten. Yes. Video dan konten ni apalah yang main peranan besar sangat, terutama untuk usahawan-usahawan dan perniagaan. Betul tak Fadil? Betul. Tengah baca apa yang producer tulis. Apa? Kita start dulu. Kita tanya dulu Rata-rata usahawan dekat Malaysia ni, kalau kita tengok kan, dah berlumba-lumba untuk create content. Betul, content. Semua orang dah mula sedar. Macam dulu orang dah ingat kalau kita menjual, kerja kita menjual saja kan. Bila content ni kita serahkan dekat artis lah, dekat selebriti lah. Tapi sekarang tidak. Dia antara usahawan yang saya terpanggil lah, Tuan Fadi dan Tuan Z kan, yang buat konten terawal adalah, tak salah saya, Dr. Rosme. Dr. Rosme Uish. Lama tak dengar nama tu. Tu Saya familiar ni. Saya familiar ni. Ni Kedah tu ke? Kedah. Kedah. Juice Made 5. Dr. Rosme Dia antara konten creator yang pioneer awal. Sebelum ada Datuk Sivida, sebelum ada Ali Sukri. Betul lah. Dr. Rosme buat rambut dia. Paper je keluar. Betul. Dekat kalau pergi Kedah kat Jitra. Kat Jitra tu ada billboard dia. Lama tak dengar Dr. Rosme tu. Saya jumpa dia dekat TikTok gitu. Tapi dalam 2-3 bulan lepas lah. Dia baru nak start balik. Okay. I don't know what happened lah kan. Mana tahu kalau Dr. Razmi tengah mendengar, boleh nanti kita sekali nanti semeja. Ya. So, kita nak tanya lah. Biasanya kita tanya antara kita je, saya, Tuan Fadi, Fadil kan. Ni kita nak tanya penonton. Okay. Sekarang kita bagi momen untuk penonton cuba absorb soalan ni dan renungkan, terutama jika anda ada perniagaan. Nak tanya, dah buat video ke belum? Dah start buat video ke belum? Ke mengharap video daripada HQ je? Kalau berniaga Yang tambah bukan nak cakap apa, dropship semua, kadang-kadang memang betul-betul mengharapkan video daripada HQ semata-mata. Sedangkan kita boleh beat sale yang macam kita tak sangka. Ya, apa tu, macam yang macam episod lepas, Keme berpuluh-puluh ribu sale bukan daripada HQ. Betul. Bukan daripada HQ, tetapi daripada agent sendiri kan, yang buka akaun Shopee tu sebagainya. So, kalau dekat sini, kalau kita dapat lihat, nak mula berniaga biasanya kita tak ada modal yang besar. Jadi apa equipment yang Tuan Fadi gunakan dulu? Maksudnya your first video sebagai seorang usahawan. Menarik lah. Kalau saya tahu soalan ni ada, saya boleh tunjuk equipment pertama tu. Saya rasa ada dalam bilik saya, kalau tak silap saya. Saya gunakan untuk video pertama saya adalah telefon iPhone 5. Uish, itu lama. iPhone 5 kecil. Dah level hang lah sekarang ni. Level hang ke? Tapi ada lagi. Boleh pakai? Saya tak tahulah kalau charge boleh pakai kot. Telefon tu wife saya bagi hadiah. Masa tu saya berniaga, tapi masa tu saya pakai telefon. Masa saya kahwin saya tak ada duit, jadi saya pakai telefon Nokia tu yang ada lampu suluh. Lampu suluh sebab memang tak ada duit nak beli telefon touchscreen. Berniaga ada duit sikit. Masa tu ada Nintology. Siapa ingat? Nintology macam ingat, familiar tapi tak ingat. Dia ada satu Nintology. Masa tu government bagi some incentive. Nintology tu harga 500, government bayar 200, kita beli dengan harga 300. Jadi saya beli harga 300 masa tu. Pakai Nintology sampai Nintology tu out, jam. Masa tu tak ada duit nak beli, tapi saya berniaga lagi masa tu. Saya rolling lagi modal duit ada, tapi saya rolling modal. Semua saya stop everything daripada saya beli. Saya just nak rolling modal. Saya bagi hadiah masa tu. Saya ingat lagi saya beli tu dekat Kota Baru, dekat area ada satu tempat tu, area dekat Factory Mobile. Factory Mobile sekarang ni besar lah. Dulu Factory Mobile macam nonek kedai dia. Saya pergi beli. Itulah telefon yang saya buat konten. Dan first konten saya adalah dalam kereta. Masa tu saya tak berniaga buat macam Fun Evo lagi. Masa tu kita berniaga few produk, saya buat servis macam-macam lah. Saya dalam kereta masa tu nak naik office kat Kota Baru. Saya duduk dalam kereta, saya kata, malah lagi nak naik.
ada baca tak sekarang ni? Ada orang lelaki jenis yang parking kereta dia tak terus masuk rumah. Dia duduk. Sama lah tu. Sama kan? Saya masa tu saya parking kereta dekat office Kota Baru. Malah lagi nak naik kan. Saya pun pegang phone. Buatlah konten satu kan. Alang-alang orang pun malu-malu nak buat konten. Saya pun sangkut telefon tu. Saya ingat gaya dia. Assalamualaikum. Hari ni nak share something. Minta maaf lah kat belakang tu serabut sikit. Video tu ada lagi. Kalau cari-cari jumpa video tu. Memang kereta tu memang berserabut. Yelah kereta kita faham lah kereta macam mana kan. Kita pun tak adalah nak buat video tiba-tiba nak pergi kemas. Tak ada masa, tak ada makna nak kemas kan. Buat that video. Lepas tu saya fikir-fikir nak post ke tak. Nak post ke, post je lah. Bila dah post, okay apa kan. Orang kutuk ke, orang support ke, doesn't matter. Betul tak? Yang penting buat. Kita dah do something kepada dunia kan. Betul. Saya pun start keep on ni. And then saya pun beli satu tripod bodoh-bodoh lah tripod kan. And then saya start rakam dalam bilik office saya dekat Kota Baru. That video boleh cari dekat Facebook ada, dekat YouTube ada. Kalau cari, boleh cari video yang belakang dia tu dinding warna pink dan ada satu whiteboard putih. Oh baju hitam juga kan ada. Ada baju hitam, ada baju biru, ada baju biru tulis Gap ke apa, tak ingat lah saya. Ada pakai spek. Masa tu lah memang saya just buat je, aku nak share something. I don't care whether orang tengok ke tak. Yang penting anak aku tengok. Itu yang saya fikir kan. Anak aku nanti dia besar dia akan tengok. Kalau aku, maksudnya contoh lah, kita tak tahu wallahualam bisawab, umur tak panjang. Saya tak tahu ayah saya macam mana, cakap dia macam mana, bunyi suara dia macam mana kan. Saya hanya ada satu keping gambar saja untuk ayah saya ni. Saya ada satu je gambar pasport dia. Saya tak ada gambar lain. I don't know macam mana dia punya gerak badan apa semua kan. Just orang jumpa macam ayah kau je kau ni. Saya kata macam mana ayah aku? Mana aku tahu. So at least anak saya boleh tengok saya. Saya buat lah. At least keturunan aku boleh tengok. Oh ni lah kita punya moyang dulu. We can inherit dia punya legacy, kekuatan, dia punya semangat tu melalui video. Kita tak boleh nak. We cannot reach umur sampai 200 tahun. We cannot reach. But video can. We cannot reach 1000 tahun. Tapi but video can. So buat sajalah. Saya buat sampai hari ni alhamdulillah. Equipment ni paling ni je phone. Kan. Itu saja. Lepas tu kalau kita dapat lihat kat sini pun antara kalau yang kita boleh suggest kepada usahawan-usahawan benda-benda kat luar sana mungkin tak tahulah video apa, tak tahu nak buat apa ni, ni kita dah shotkan untuk anda, kita dah hadap dah dinding tu semua dan ni mudah. Antara video-video yang anda boleh buat adalah pertama dekat social media. Ini boleh buat konten Fani Evo ni. Buat kalau macam tu deal kau cakap lah. Cakap ya, teruskan je lah. Okay, perkara pertama, jenis-jenis video yang kita boleh buat sebagai konten. Sebab kita tak tahu nak buat konten apa, selalu orang cakap kan. Okay, first adalah buat live, social media live. Kemudian talk show. Macam ni, talk show. Kan secara berbual, bicara macam tu. Video testimoni. Okay. Keempat, video content marketing. Ini menjual lah. Yes. Lepas tu apabila kita gabungkan empat-empat ni semua kan, tolong jangan dengar. Sekarang saya beritahu kepada anda 3 mitos yang korang kena tahu. Pertama adalah untuk buat video kena ada equipment yang lengkap. Itu mitos. Buat itu saja. Pacak kamera live. Proses, progress, biar dia berlaku dengan sendiri, kita akan belajar. Yang penting buat. Okay, itu mitos pertama. Mitos yang kedua, kena famous, kena jadi artis. Tidak. Kalaulah artis, kalaulah orang famous, semua boleh buat duit dengan berniaga. Saya rasa semua orang dah tak menyanyi, semua orang dah tak berlakon. Baik fokus dengan benda. Aku boleh jadi jutawan kat sini. Sebab saya kenal ramai penyanyi, ramai pelakon yang mereka buat apa yang mereka buat sekarang kerana itu memberi rezeki kepada mereka. Tapi kalau mereka ada jalan untuk mencari rezeki yang bukan melakon menyanyi, saya yakin persentage yang begitu besar untuk orang fokus berniaga. Jadi mitos yang kedua adalah kau tidak perlu tunggu famous untuk engkau buat sesuatu yang melibatkan konten. Betul. Okey. Mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga ni saya rasa ramai orang macam lah. Mitos yang ketiga adalah kena ada skrip. Sebab kadang-kadang orang takut. Saya tak reti nak buat point, nak buat skrip. Tak tahu. Kau buat, nanti kau akan belajar. Sebab bila kau dah buat, kau akan rasa betapa bestnya benda ni. Bila kau rasa best, kau akan rasa macam aku nak gali lah macam mana nak jadi the best dalam benda ni. And then kau akan rasa niat nak belajar benda tu. So that's why ini 3 mitos yang penting. Persetankan
the key is just buat. Dan seperti Tuan Fadi selalu kata, lepas buat and make sure you be the best dalam apa yang kau buat. Itu saja. Satu lagi saya nak tambah Tuan Zat, which is ini rahsia. Macam mana dapat content idea ni, which is kalau kita buat, InsyaAllah mencucurah. Tak surut lah InsyaAllah. InsyaAllah. Which is apa content kita nak buat, which is jadikan FAQ tu sebagai content. Correct. Frequent asked question. Betul. Yes. Sebenarnya Khairul Aming, cara nak masak nasi lemak, itu FAQ sebenarnya. Dia jadikan konten lah. Betul. Cara nak buat nasi lemak, cara nak buat mi ampla. Mi ampla tu bahaya. Masa mi ampla ni, nampak? Ini the power of content, guys. Why is it so important? Because kita tak tahu tau. Kadang-kadang benda yang kita cakap, benda yang kita throw dekat social media, kita tak tahu walaupun satu jiwa saja yang terkesan, ia tetap satu jiwa. Betul. Coach Kimi, dia kita punya trainer dekat Sekimi. Oh, sorry. Maaf Sekimi. Dia sekarang sebab dia pensyarah. Lepas ni kita akan ada Fana Evo College. Doakan insya-Allah. Amin. So Sekimi, ada satu hari tu, satu ketika itu dia bawa buah tangan daripada rumah. Isterinya masak makanan Thailand ni, mi ampla. Mi ampla dia goreng ikan. Buat anda yang tak tahu, anda pergi search lah kat Google, jangan malas sangat dia masak mi ampla. Lepas tu saya makan tau. Saya macam, mi gapo ni sedap ni kan. So makan simple dengan sayur, ikan, salad cicah kan. Sedap dia kata. Muatkan tu Lepas tu baru ni yang kita pergi short vacation kan, 3 family tu. Lepas tu dapat jumpa dengan Anis kan. Lepas tu Anis mencerita, apa tu kita buat olah-olah sendiri je. Mula-mula ikut resipi Khairul Aming. Nampak tak? So daripada Khairul Aming tu dia sharing dia tu, dia bersebar sampai kita, dan ilmu tu turut-turut. Faham tak betapa besarnya impact apabila kau mulakan sesuatu dan kau memberi manfaat kepada orang. Jadi jangan takut untuk bermula. Yes. Dan terus sampai sekarang tau, tiap minggu kena ada mi ampla kat rumah. Masalah betul. Tapi bagus lah sebab diet kan. So diet yang sedap lah. Betul. Tapi pernah pergi dekat Kelantan tak makan mi ampla ni? Duk. Tok Haji kenal mi ampla. Baru tahu. Ni first time lah. First time. Masya Allah. Nikmat dunia. Kalau pergi Kelantan, dia ada, Allah saya tak ingat nama dia ke apa. Tapi kalau saya ingat, saya beritahu lah. Dia satu tempat dekat Kelantan tu yang paling best. Nombor 2 pergi golok. Pergi golok kan, Masya Allah. Mi ampla tu mantap. Memang saya suka lah mi ampla ni. Bawa pasport je. Bawa pasport, masukkan kereta kita, make sure kereta tu geran kita, nama kita. Masuk pergi golok lah. Tapi golok tu kedai mana, kedai apa pula nak kena cari? Boleh Google, tak masalah. Boleh lah. Boleh lah tuan. Jom kita buat konten kat sana. Boleh nak. Jom. Podcast kat mana? Yes. Kita pergi golok, kita naik Naratiwat. Jom tuan. Saya on. Situ boleh kecek Kelantan, tak ada masalah. Beres. Jadi lah. Boleh jadi. Tunggu bawah ni saya terus nak jumpa orang kanan saya tu. Wan Izo. Mari kita. Boleh. Kita buat trip. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ngam. Saya hari tu masa cuti sekolah, saya memang nak pergi Thailand lah. Saya nak pergi bawa family kan. So kali anak tak ada pasport lah. Boleh kita buat border pass, boleh. Tapi sebaik-baiknya kalau kita nak, sebab yelah melibatkan semua family apa semua kan. Kalau ada pasport senang sikit. Better secure lah. Better secure. Apa semua. Kita pergi, kita buat betul-betul. Kita buat pasport, kita buat masukkan kereta kita, kita ambil insurans betul-betul, kita jalan. Tuan dan puan, apa yang sedang berlaku ni adalah disebabkan asbabnya adalah seorang yang berkongsi manfaat. Betul. Dia bercambah. Tiba-tiba datang idea. That's why guys, betapa pentingnya kalau untuk kita post konten yang bermanfaat. Janganlah kau pergi rendam labi-labi pula kan. Apa semua babi air lah apa semua. Labi-labi rendam tak lemas ke? Bukan lah. Tapi tak apa. Betul lah. Aku semalam aku rendam tau. Aku rendam ikan. Tak lepas tau. Tapi Tuan Fadi ada satu lah, sebelum kita berehat lah, ada satu konten dia saya tengok dekat social media kan. Kita kalau nak goreng ikan kan, nak bagi cepat, tak jangan masa. Jangan pagi dia pandang satu sama lain. Sebab dia lambat masak, banyak berborak. Astagfirullahaladzim. Jadi ya Allah, guys, mulalah sekarang. Jangan risau. Kalau anda tak ada equipment yang gempak, yang mahal, tak apa. Kami di Fana Evo, kami support anda. Yes. Datang kepada kami, insya-Allah kita kongsi apa-apa saja yang boleh.
Yang penting anda nak dan anda betul-betul nak jadi yang terbaik dan anda mula. Alright? Alright, jadi sebelum itu jom kita, sebelum itu pula apa-apa pun kita rehat dulu. Sebelum kita ke diskusi seterusnya, kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast. Anda founder bisnes yang dah lama buat bisnes, dah lebih 1 tahun, jualan dah lebih 10,000 sebulan, tapi anda mengalami masalah. Bisnes tak boleh nak grow dah. Nak bawa masuk orang yang betul. Asyik-asyik jumpa orang yang salah yang membawa masalah pada anda. Malah bila anda nak grow, anda tak jumpa peluang yang betul untuk push lagi bisnes anda. Jika ya, kami memang ingin membantu anda. Di Funnel Evo, inilah program yang julung-julung kali yang kami akan buat khas untuk founder. Amazing Founder pada 29 hari bulan 9 ini. Tak lama dah tuan-puan. Dan ini memang sangat terhad untuk 300 orang yang pertama sahaja, business founder yang memang mencari peluang untuk autopilotkan perniagaan anda. Untuk menaikkan leadership anda supaya bila anda bercakap, orang mendengar anda. Dan anda nak sustainkan bisnes anda bukan untuk setahun dua, tapi untuk 3, 5, 10, 20 tahun lagi. Jika ya, inilah peluang yang anda perlu grab. Rebut tiket sekarang terhad untuk 300 founder. Jika anda bukan orangnya, jangan datang. Kerana ini bukan seminar tuan-puan. Ini memang program yang betul-betul untuk membantu anda naikkan lagi perniagaan anda. Untuk itu tuan-puan, kita jumpa 29 bulan 9. Sekian, pagi. Alright guys, we're back in Funnel Evo Podcast. Zack American, Fadil Rasul dan Tuan Fadi Ghazali. Kita berada di episod yang kita menceritakan tentang betapa pentingnya membuat konten video ni. Alright, so kalau tadi kita dah kupas antara apa jenis-jenis video yang boleh dibuat kan. Untuk kali ni kita beritahu kepentingan kenapa konten video is important. Ada setengah orang cakap content is king. Betul. Zaman sekarang. Betul. Tapi kenapa king? King tu rakyat. Oh. Jangan dia. Sejak nak pilihan raya ni bukan main lagi usaha politik kita. Kan. Warna-warna apa warna? Nak sambung. Warna satu tapi dia ada dua haluan. Macam mana? Dia ada dua biru. Dua biru. Okey, Tuan Fadi. Sekarang ni kalau macam kita borak tentang jenis-jenis video dan sebagainya kan. Okey, sekarang ni kita kupas sikit dalam. Why is it so important for us to make content on social media? Bismillahirrahmanirrahim. Dia simple macam ni. The problem with market now adalah orang makin pandai, dia tak jadi makin bodoh. Benar. That's the problem. Jadi problem pada usahawan lah kan. Jadi masalah dia adalah orang akan, bila dia makin pandai, dia akan banyak, dia boleh memilih kan. Dia akan buat research sebelum dia beli sesuatu. Right? Jadi bila dia buat research atau dia nak beli sesuatu ni, dia berkait dengan satu perkara yang setiap orang ada, termasuk kita, which is apa perasaan kita towards that brand. Apa perasaan kita towards orang yang membawa that product or service. Dan perasaan-perasaan ni namanya branding. Branding ni is all about perasaan. Jadi simple macam ni. Kalau saya sebut tentang Coca-Cola, apa Tuan Zack rasa tentang Coca-Cola? The first one yang buat, The first word yang pop up in your head. I guess. Okay. Kesegaran. Kesegaran. Kalau saya cakap Coca-Cola, gemuk. So that is what we call branding. Nama Coca-Cola to itself ada 3 branding. Itu 3. Kalau kita tanya kepada 30 juta rakyat Malaysia, dia akan ada 30 juta rasa kepada Coca-Cola. Boleh faham? Rasa, perasaan. Ada orang kata segar, ada orang kata menggemukkan, ada orang kata I guess, ada orang kata minum keluar dekat hidung. Macam-macam. Tetapi iklan-iklan yang keluar dekat yang relate dengan Coca-Cola, dia akan tunjulkan Coca-Cola ni apa? Fun. Menyegarkan kan. So Fadil adalah orang yang termakan dengan apa yang iklan yang Coca-Cola sedang pasak. So the key of iklan yang diorang tengah buat ni,
dia sedang ayat dia Allahumma salli alaihi wasallam, dia sedang manipulate people's punya perasaan towards that brand. Faham tak? So iklan-iklan yang keluar kepada kita ni adalah tujuannya untuk manipulate perasaan kita towards that brand. Tanpa iklan, orang akan ada sangkaan yang berbeza. Jadi branding tu jadi susah. Dia nak satukan lah. Dia nak satukan that perasaan tu kepada satu ayat. Boleh faham? Dia macam ni lah. Saya dapat rasakan based on apa yang Tuan Fadi explain ni, akan ramai sangkaan kat luar. Faham tak? That's why kita kena belajar. Kalau you guys ambil apa yang Tuan Fadi cakap ni, apa pula? Kenapa patutnya orang lagi pandai lah? Kenapa jadi masalah pula orang lagi pandai? Faham tak? Dia sebenarnya lagi dalam benda tu untuk kita lagi nak faham benda-benda seperti itu. Macam sekarang, saya suka bila Tuan Fadi sentuh berkenaan dengan bila sebut Coca-Cola, Tuan Fadi rasa gemuk. Dan sekarang baru saya tahu. Sebab saya pula melihat bila sebut Coca-Cola, saya rasa air diet. Betul, saya pun ingat Zero tu. Sebab Coke Zero tu. Terus sebab sekarang saya punya diet memang saya minum Coke Zero. Dulu kalau zero kalori kan. Ya, dulu kalau orang diet dia takut dengan air Coke. Tapi sekarang orang dah tak cuak lah. Macam brand lain satu, betul-betul sebut brand ni, brand Vida tu dia ada zero. Memang minum air gas sedap tapi Zero tidak kalori. menggemukkan. Zero kalori. Pepsi Black, Pepsi Bold. So the idea sekarang ni adalah untuk memasakkan satu perasaan orang terhadap that brand. Kalau dia tak pasakkan perasaan tu, maka orang akan bercampur baur setiap orang, then sales dia akan drop. Right? So macam mana nak pasakkan? The key adalah content. Sebab content tu akan melahirkan perasaan. Benar. Contoh, kalau kita selalu buat lawak, maka katakanlah satu Malaysia kenal kita 30 juta. Dia takkan bercampur baur dah perasaan. Dia akan kata dia ni pelawak. Betul tak? Kalau orang ni sentiasa kalau cakap je agama. Satu perasaan semua orang kata ni ustaz lah. Betul. Faham tak? So brand awareness lah. So kita sedang membina brand. So that content akan membina perasaan orang towards us dan akan menyebabkan dia panggil bila brand ada, perasaan orang dah ada, deposit hari-hari deposit perasaan tu. Hari-hari lalu dekat dia punya wall, deposit lama-lama peti deposit tu jadi banyak. Peti deposit perasaan orang tu terhadap kita banyak. Maka ketika itu dipanggil intrinsic value kita naik. Nilai kita naik. Value ni ada dua. Ni kalau bisnes lah, nak suruh mudah, dia panggil practical value and intrinsic value. Practical value untuk kereta C-Class, C segment adalah harga pesona 50-60 ribu. Tapi orang nak beli Mercedes 300 ribu. Saiz sama, ada tayar, ada tempat duduk semua sama saiz. Tapi yang ni 300 ribu, yang ni 60 ribu. Kenapa? Sebab Mercedes ni intrinsic value dia tinggi. Proton contoh pesona ni intrinsic value dia rendah. So orang beli based on practical value. So bila kita brand kita kuat, kita banyak bagi content, intrinsic value kita naik. Jadi bila intrinsic value kita naik, what will happen? Kita akan jadi choice. Orang akan lebih prefer kita berbanding pesaing-pesaing kita. Walaupun kita jual mahal. So apa impact dia kepada bisnes kalau kita ada brand? Kita buat content. Bila kita buat content, kita ada brand. Impact dia kepada bisnes, we can sell more and we can have more margin. Yeah boy. Margin lah. Kita boleh naikkan harga, tak ada masalah. Itu nombor satu lah. Kalau kita buat content. Nombor dua, kita akan kita boleh meningkatkan engagement. So, bila pelanggan makin pandai, makin bijak, dia nak tengok siapa layan aku banyak. Kan? Jadi orang takkan komen posting lama-lama. Orang akan tengok any content yang beri manfaat, dia akan komen. So masa tu kita engage. Bila start engage, orang akan rasa kita wujud. Jadi masa itulah orang akan start jatuh cinta kepada kita. Saya ambil contoh ada satu masa tu wife saya ni follow satu influencer. Cerita true story. Satu influencer, saya tak sebutlah nama influencer saya. She's very famous lah. Dia follow this influencer sampai satu level kan. Saya duduk kat KL masa tu. Dia kata, bang, esok turun flight, jangan balik rumah. Kita akan tidur di Hotel Perdana Kota Baru. Saya dah book bilik. Saya kata, kenapa? Kan?
buat saja. Serius atau Wadi? Tak adalah, dia cakap Power je. Buat saja. Abang turun je, tak apa. Nanti saya explain. Wow. Saya pun turun flight, saya terus naik kereta pergi ke Hotel Perdana. Perdana. Sampai saya kata, okay, kenapa awak ni bosan sangat ke? Duduk rumah sampai nak cari hotel? Dia kata, tak. Sebab Insta famous tu daripada KL, dia duduk dekat hotel ni hari ni. Faham? Masya Allah. Jadi what happened? Saya kata okay lah, boleh lah kan. Saya I don't care. Kita tak terkesan orang kan. Tapi anyway okay lah, kita raikan wife. Lepas tu saya nak tunggu makan pagi. Budak-budak nak main kolam. Dia kata relax dulu, tenang. Dia belum turun. Dia belum turun. Saya kata lah kepala otak lah nak menunggu. Bila sekali saya pun turun juga. Saya turun juga tanpa that influencer turun. Saya makan tepi kolam sebab budak main kolam kan. Masa tengah makan, wife saya kata, bang, dia kat belakang. Dia kat belakang. Saya kata, okay, pergilah tegur. Tak tegur sampai ke sudah. Tak tegur, tapi dia just nak ada Tengok je. that vibe yang Energy. Rasa dekat, rasa aku boleh dekat. nampak dia in person. To that extent To that extent. Jadi okay lah, saya just layan dia. Tapi saya tak tahu, saya tak pergi pun jumpa that influencer pun. Saya sebab duduk kat tempat makan, dia duduk kat belakang ada cermin hitam kan. Tapi nak jadikan cerita, dia beli barang that influencer tu. Saya kata ni yang barang apa? Oh, dia jual lah, yang kawan tu jual. Okay, lepas tu awak beli ni untuk apa? Saya beli je, saya bukan nak pakai pun. So barang yang dia beli, dia letak dalam peti sampai ke sudah tak pakai, expired barang tu. Support. So because of the content yang influencer tu buat, the intrinsic value naik kau-kau, engagement kau-kau sampai level orang pergi semata-mata sewa hotel semata-mata nak tengok that particular person, Allah pun tak pergi tegur. Dan dia beli barang tak guna pun. Oh. Can you imagine? Itu luar biasa cerita tu. Itu memang luar biasa. Kalau saya sebut nama satu Malaysia kenal lah. Tak apa, jangan sebut. Jangan sebut. Cerita kat LinkedIn Sebab lagi. saya nak ambil peluang ni untuk saya cakap dekat semua influencer kat luar sana, especially adik-adik yang baru naik ni. Dia macam ni tau. Nasib baiklah kau dapat tu adalah isteri kepada Fahdi Ghazali tau. Orang yang kita tahu bagus, yang alhamdulillah lah. InsyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Tetapi ini yang kata jangan terlalu overshare. Bila kita konten jangan terlalu overshare. Sampai macam mana, kalau tak macam mana wife Tuan Fadi boleh tahu dia nak pergi hotel mana, hotel mana. Guys, please simpanlah sedikit privacy. Sebab kadang-kadang kita takut, kita tak tahu. For now alhamdulillah lah yang datang tu orang yang baik-baik. Kita nak elak benda yang tidak ada inginian, psikopat ke apa-apa mengarut. Keselamatan lah. Keselamatan. So tolong utamakan. Kadang-kadang takut orang bila fikir konten nak reach tinggi kan, engagement akan dahsyat ni, buat kadang-kadang sampai dia memudaratkan. Dalam apa-apa sekalipun, walaupun kita nak jadi yang terbaik, kita kena berbalik kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Dan especially sekali kita kena melihat kepada diri kita. Sebab kalau benda tu mendatangkan mudarat kepada diri kita, jelas Allah tak suka. Betul. Macam style saya suka share story lambat lah. Betul, sama macam saya Dil. Sama macam aku Dil. Kalau macam wife suka post kan, okay tak apa, hold dulu, jangan post sekarang. At least bagi masa 2-3 jam yang kita dah keluar sikit, post lah macam tu kan. Sebab kita takut. Baik, terima kasih Tuan Fadli di atas perkongsian. Eloklah tu, fikir sebelum siar. Best lah cerita tu dia relate kan. Fikir sebelum siar. Fikir sebelum siar. Boleh dia. Sebab selalunya kalau Kelantan lah siar tu RM1. Kalau siar tu siar tu ni. Kalau Kelantan lah ni siar. Ni fikir sebelum publish. Publish Fikir sebelum publish. Post sebelum post. Okay, so cakap pasal konten apa semua, kita tahu Khairul Aming dia naik waktu bulan puasa. Dia punya branding orang dah tunggu. Orang tunggu bulan puasa. Setiap kali bulan puasa, satu Malaysia, satu Asia saya rasa menanti, termasuklah artis-artis kan. Siap tahu timing pukul apa dia post. Season pertama dia buat sendiri. So orang kata, siapa this Khairul Aming guy ni, gempak gila kan. Season 2, maksudnya bulan Ramadan yang seterusnya tu, dah siap feature Faizal Tahir, feature Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nampak tak? Dia punya itulah, bila Tuan Fadli dia sebut tadi, meningkatkan brand awareness tu. Sedangkan ramai je yang buat video macam Khairul Aming. Tapi Khairul Aming ada that apa tadi? Value apa? Intrinsic value. So itu dia. Dan sekarang ni pun, yang latest sekarang ni pun,
tiba-tiba kalau anda semua perasan, ramai buat video POV. Sebelum ni dah ada ramai buat dah, tapi betul. kali ni betul-betul semua orang buat because of this one guy yang tak lain tak bukan tengah hot ni, Ryan Bakery. Ryan Bakery ni memang menyentuh kita ni, teringat Sebab POV kan. POV. Sebab saya sampai pernah cakap kat adik saya Tuan Fadi dan Z, di mana Ryan Bakery ni bagus lah influencer. Dia tanya kenapa, tak pernah pun promote kedai kek dia. Rupanya saya tak tahu bakery tu adalah nama bapak dia. Nama bapak dia. Kan kita Bakery tahu tu nama sebab bapak ingat dia. ada bakery, ada kedai bakery ni kan. Sama. Saya rasa majoriti macam tu lah. So bayangkan, kalaulah dia buat Perniagaan. bisnes roti sekarang ni, saya rasa dia henjut juta ni. Betul. Out of stock Memang orang stok macam Khairul Amin sambal nyet. Betul. Padahal sambal nyet, kalau kita dengar Khairul Amin punya sharing, dia dah pernah dah berniaga sambal sebelum ni. King. Tak menjadi. Tapi bila dia susun balik kan, Dia brilliant belajar, lah. dia belajar. Dia belajar kan, which is good. Sambal nyet dia sekarang kacang. Oh, dia put Shopee dia, Khairul Amin and the gang, walaupun saya kenal je geng-geng ni orang ni, Azim Hamdan lah, Azfar Heri apa tu semua kan, saya mengaku saya antara orang yang tak pernah rasa sambal nyet tu. Saya pun mengaku saya tak pernah Tak rasa. pernah. Bukan kita tak nak support, kita nak support tapi tak pernah ada stok. Laju habis. Laju kan. Tapi sekarang saya rasa kalau kita check ada kot Cepat Sebab habis. bila dah lama habis negara, malah tunggu lah siapa-siapa nak bagi ke aku kan. Cepat habis. So guna ruang dan peluang Kalau anda tiba-tiba waktu tu anda rezeki anda meletup-letup waktu tu, jangan fikir sangat pasal famous orang ambil gambar tu nombor 2. Yang pertama, rebut peluang untuk kita buat income. Sebab apabila kita buat income, kita dapat jadi, saya suka sharing Tuan Fadi tu. Kalau kita kaya untuk rumah. Kita nak geronkan. Itu yang best kan. Video tu nanti ada, nanti korang tengok sendirilah InsyaAllah. Baik. Jadi kita ada juga student kita yang tengah meningkat naik dekat social media. Siapa? Student kita Mastermind. Tuan Fadi boleh sebut je. Yes. Ada satu student ni, saya pernah coaching. Masa tu coaching, beliau kata saya tak tahu nak buat konten apa kan. Yelah, orang kadang-kadang kan ada masalah, dia panggil perasaan dia sendiri, inferiority, Fear lah, dia ada fear kan. Fear dia, ada orang dia kata saya tak cukup bagus, saya terlalu muda untuk buat ni, saya terlalu tua untuk buat ni kan. Saya tidak ada itu, saya tidak ada. Semua tu adalah mainan perasaan. Jadi salah seorang student saya ni pun ada that perasaan tu. Tapi Alhamdulillah, lepas kita coaching, kita cakap buat everything, just buat. Saya pegang satu prinsip, quantity over quality. Buat je sampai dia mesti akan ada rezeki kita mana-mana video yang tiba-tiba pergi. Jadi ada satu student kita ni, beliau buat zakat. So nama brand dia Mama Zakat. Nanti tim boleh letak Mama Zakat kat situ kan. Satu video dia ni very simple, dan saya amat yakin dia macam video yang dia pun tak sangka benda tu jadi macam tu kan. Dia buat satu video tentang zakat. Ada orang tanya kalau gaji 2,000 kena bayar zakat ke tak. This video dah dapat 738,000 viewers at this moment lah yang saya tengah tengok ni. Dan saya amat yakin kalau video ni bagus, dia akan keep on growing lagi, grow lagi kan. Dan eventually sekarang ni dah ada follower 6,454 follower. Dah boleh buat live daripada nothing kan. Just start somewhere. Alright, nampak tak? Just start Daripada tadi somewhere. kita dengar, just start. Mula. Alright. So kita akan rehat dulu. Kita akan balik selepas ini dengan soalan yang ditanya. Kita ambil daripada platform social media kita, and then kita terus perkongsian hadis of the day. Alright, kembali selepas ini di Fun Evo Podcast. Nama saya Syafiq Afzan bin Baharudin. Saya berasal daripada Kelang. Saya buat bisnes iaitu Fruitwell Farm, servis dan produk penghantaran buah-buahan import dan tempatan. Saya daripada PCDM batch ketiga. Apa yang saya dapat adalah macam mana kita dapat funnelkan kita punya leads kepada yang membeli, dan kita dah tahu berapa banyaknya leads yang kita boleh dapat daripada ads yang kita runkan. Saya berminat dengan PCDM sendiri adalah daripada result dan yang saya dapat. Saya join daripada Funnel Evo, dan dekat Funnel Evo saya dapat pendedahan, dan dengan itu
saya implement pada diri saya dan bisnes saya, dan dengan tu saya dapat result yang jualan saya meningkat sebanyak 200%. PCDM mempunyai 7 modul dan ke-7 modul tu sangat-sangat saya memerlukan, dan saya nampak kalau dengan cara yang betul kita dapat ledakkan jualan kita ke arah yang lebih maksimum. Di PCDM mengajar saya untuk mengatur langkah yang lebih strategik untuk close kita punya sales, tapi menggunakan kaedah dan metod yang betul. Dan metod ni kita boleh implementkan untuk pelbagai bisnes. There's no limit apa yang kita dapat dekat PCDM. Sebelum ni saya boleh katakan daripada acur tak acur sales mungkin 5,000, kita boleh tingkatkan kepada 15,000. Untuk sesiapa yang rasa stuck dekat perniagaan ataupun rasa lost dekat mana kita berniaga ni, Syafiq sarankan untuk usahawan-usahawan yang ada di luar sana, jangan mengalah. Masih ada yang untuk bantu kita. Daftarlah PCDM. Di sinilah kita bermula segalanya. Di PCDM kita ada ramai sangat speaker-speaker yang bagus-bagus daripada Fanny Revo yang boleh bantu ledakkan jualan ke peringkat yang seterusnya. Fanny Revo awesome, terbaik. Welcome back kepada Fadil dia punya talent dia kalau tu mesti feel sikit kan. Okay, selamat kembali lah ke Fanny Evo Podcast. Okay, Guna suara mana tu? Nasal apa? Oh, tadi minggu lepas ni episode kita belajar suara. Betul? Belajar sikit je. Belajar sikit basic tapi alhamdulillah ilmu. Minggu ni lah. Minggu ni Minggu ni lah. ya Baru Allah. tadi kita borak. La ilaha illallah. Tak Pasal kau kan pasal konten. Ni makan obat banyak sangat ni. Masalah Tuan Zack pun macam fikir minggu lepas confuse kan. Cameraman semua tepuk. Okay, so kita ada soalan daripada Facebook. Tak ada, kau kena ingat. Aku selalu I always look up to you as a big brother. So bila kau cakap tu aku macam aku nak salahkan kau tu lambat. Aku kena fikir sekejap, dia ni betul salah ke benda. Ada lag sikit lah. Okay. Kita ada soalan lah daripada Tuan Erman kita dari Johor. Okay. Bagaimana nak jadi leaders yang bagus untuk tim? Soalan ni bagus ni untuk semua usahawan. Leadership tu sangat penting lah untuk usahawan kan. Kalau leadership tak bagus, dia jadi usahawan nanti. Semua orang leaders kat sini. Betul kan? Tapi nak jadi yang terbaik lah, terbagus. Betul. Tanya saya tu Ya betul, soalan tu. Saya rasa dia orang tak nak kita orang jawab soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, untuk jawab soalan ni, dah banyak kali dah orang tanya macam mana nak jadi leader yang bagus. Ada banyak strategi, ada buku leadership kan. Macam-macam dia panggil apa, research yang dibuat on leadership itself kan. Bagi saya, as simple as kita melihat cara Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. itu adalah cara terbaik untuk leadership. So, leadership Nabi Muhammad ni, dia pertama sekali paling penting, Nabi Muhammad ni, kita kena ingat satu perkara. Waktu Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi, orang panggil Nabi Muhammad ni apa? Amin. Al-Amin. Al-Amin. Tak pernah menipu. Tak pernah Al-Amin. menipu. Kan? Yalah, selepas diangkat jadi Nabi tu, dipanggil daripada Al-Amin jadi Al-Majnun. Kan? Sebab ialah orang kafir akan attack Nabi masa tu. Tapi sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi dipanggil sebagai Al-Amin. Jadi the key adalah akhlak. Nak jadi leader yang baik, yang bagus, akhlak tu yang perlu bagus. Jadi the key nak jaga akhlak ni macam mana? Nak jadi akhlak kita ni bagus. So apa yang perlu kita buat supaya akhlak kita ni bagus adalah ni apa yang boleh kita lakukan. Guru saya selalu pesan kepada saya, dia kata benda paling mahal dalam dunia adalah iman. Itu benda paling mahal. Dan iman ni dia tidak ada jalan lain. Dia ada satu jalan je. Benda mahal ni dia tak ada banyak jalan. Dia biasanya ada satu je jalan. Dan jalan itu dia tidak dapat dengan cara yang mudah. Dia mesti cara yang susah. Right? Dan iman ni hanya dapat dengan jalan nama je mujahadah. Mujahadah ni maksud dia adalah susah payah. Jadi kita kena susah payah untuk dapat iman. Iman ni apa? Kita kena sentiasa jaga hubungan kita dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, kan? Jaga akhlak, itu semua berkait dengan iman. Alright? Akhlak, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, itu semua berkait dengan iman. Jadi
The key sekarang ni untuk dapat akhlak yang baik, dia bermula daripada iman yang baik. Macam mana dapat iman pula? Adalah ikut apa yang Allah dan Rasul suruh, walaupun kita tak suka. Itulah iman. Allah suruh buat A, kita tak suka, kita buatlah. Allah kata bangun tahajud. Mana lagi best tidur dengan bangun tahajud? Memang tidur lah. Tidur pula atas katil yang memang empuk gila, level hotel 5 star, 7 star. Pasang aircon paling sejuk. Selimut paling tebal. Duduk pula bantal yang tenggelam kepala. Tuan Fadi sedap menyeksa saya ni. Can you imagine? Sedap gila tidur. Sedap gila tidur. Tiba-tiba terjaga. Sama ada jam ke atau kita terjaga kan. Kita pilih yang mana? Itulah ujian serius. Jadi kalau kita nak jaga akhlak, dia bermula dengan iman. Nak dapat iman, dia ada satu je jalan, mujahadah. Susah payah bangun untuk tahajud. Saya selalu bagi tahu, ada seorang student saya tanya, macam mana nak jaga tahajud? Semua orang susah lah nak jaga tahajud kan. Jadi first kali kita ajak orang buat tahajud dulu. Kita ajak orang esok bangun tahajud, buat challenge ke untuk orang. Automatically kita akan bangun tahajud. Satu. Nombor dua, nak konsisten tahajud ni, nak bangun pukul 4, pukul 3 susah. Kalau saya dulu buat 10 minit sebelum azan tu saya tahajud. Awal-awal sebelum azan subuh tu saya tahajud masa tu. Just tak apalah, buat je. Konsisten, lama-lama kita akan jadi makin awal. Just buat. So jaga iman. Apa lagi yang boleh kita buat? Tekan diri kita untuk jaga iman. Allah suruh sedekah. Kita bagi sedekah. Sedekah terbaik adalah ketika engkau takut miskin dan ketika engkau sihat. Takut miskin, duit terakhir kita bagi sedekah. Kita bagi. Jaga sedekah. Hubungan dengan manusia. Ada tak kawan-kawan yang pernah kita gaduh? Susah ni, dia yang buat salah dengan aku, bukan aku salah dengan dia. Tapi kita minta maaf dengan dia. Dengan mak, kita jaga hubungan dengan mak. So benda-benda yang, contoh dengan mak ni simple je. Berapa ramai orang tak pernah peluk mak. Orang lelaki kan terutama. Perempuan pun ramai juga. Dia malu nak peluk mak dia. Kenapa saya cakap macam tu? Saya pun lah orang yang macam tu. Saya dulu tidak pernah peluk mak saya. Saya tidak diajar untuk peluk mak. Can you imagine? Atuk saya pun saya tak pernah peluk. Mak saya pun saya tak pernah peluk. Tapi bila saya kata, jika ini diperlukan untuk jaga aku punya iman dan akhirnya membentuk aku jadi orang macam mana dan akhirnya membina bisnes aku dan akhirnya membina legasi, aku kena peluk mak aku ke mana-mana pun. Peringkat awal, to be honest, saya beritahu susah gila lah saya nak peluk mak saya. Malu tu luar biasa malu. Akhirnya saya kata, mak boleh tak nak peluk? Peluk mak lama-lama. Sekarang ni alhamdulillah, setiap kali nak keluar peluk. Jadi tak malu dah. Alhamdulillah saya buat keputusan peluk mak tu. Saya juga buat keputusan untuk peluk nenek saya yang jaga saya daripada kecil. Alhamdulillah saya buat keputusan itu sebelum nenek saya pass away. Bayangkan kalau saya buat keputusan tu lambat, saya tak pernah dalam hidup peluk nenek saya. Masya Allah, saya akan jadi orang yang paling menyesal. Jaga hubungan dengan mak, jaga hubungan dengan ayah. Ada seorang student kita datang evolusi. Dia hantar video kita, 2 kali dia hantar video. Balik evolusi, sebab dia kata belajar dekat evolusi ni, salah satu nak dapat iman ni adalah kena buat benda yang mujahadah, kena susah payah. Dia bergaduh dengan ayah dia tak pernah bercakap dengan ayah dia jauh hati pada ayah dia bertahun-tahun. Ada tengok tak video tu? Ada. Balik pada evolusi, dia paksa diri dia pergi bersalam dengan ayah dia. Bersalam pun dia tak. Masya Allah. Dia kata apa? Lepas dia bersalam, dia terus buat video. Dia kata sampai sekarang saya masih boleh rasa tangan ayah saya. Saya masih boleh rasa tangan ayah dia ni duduk dekat dia punya dahi. Masya Allah. Can you imagine? Saya tu lah macam terkesan dengan cerita. Tapi Tuan Fadi boleh sambung dulu. So benda-benda ni adalah untuk jaga iman kita. Bila kita jaga iman, automatically akhlak kita terjaga. Confirm. Kita jangan fikir macam mana aku nak jaga akhlak. Tidak. Fikir jaga iman. Automatik. Semua akan jadi betul. Kenapa saya cakap macam tu? Ada seorang hamba Allah ni, sahabat saya, Haji Umar nama dia, daripada Batu Pahat. Saya tanya satu soalan kepada Haji Umar. Haji, masa tu dengan 2-3 orang sahabat saya. Haji, macam mana nak suruh orang yang tak pakai tudung pakai tudung?
Haji kata, kau tak payah suruh dia pakai tudung. Saya pun, apa hal? Patutnya kita berdakwah. Dakwah kenalah suruh dia pakai tudung. Haji kata, kau tak payah dakwah dia suruh pakai tudung. Tapi kau dakwah dia untuk dia kuatkan iman dia. Bila iman dia kuat, automatik dia sendiri pakai tudung. Oh betul lah. So, kenapa dia tak pakai tudung? Sebab iman dia tak kuat. Betul tak? Kenapa kita masih lagi buat? Atau kita tak buat, tapi kadang-kadang kita terbuat juga benda tak baik kan. Sebab masa kita buat tu, iman kita tengah lemah. Bateri iman kita tengah teruk kan. Sebab tu kita pergi buat. Itu yang Tuan Fadi cakap kena istighfar. Istighfar. Bateri kita tengah low. Jadi kerja, kenapa bila bateri kita tengah low, akhlak kita jam lah. Itu yang tiba kita nak marah orang, kita sembuh habis. Betul. Sebab apa? Iman kita. Tapi kalau iman kita tengah kuat, astaghfirullah. Nak marah ni, astaghfirullah. Betul tak? So jaga iman, automatik akhlak kita terjaga. Bila akhlak kita terjaga, itulah kriteria nombor 1 yang Nabi Muhammad, Allah design Nabi Muhammad tu akhlak dulu sebelum dia diangkat jadi pemimpin. So itu first. Lepas tu, then after that kita belajarlah untuk leadership dan sebagainya. Jaga iman untuk jaga akhlak. Terjaga akhlak, insya-Allah. Orang jadi kita punya team pun, dia pun tak boleh nak, orang Kelantan panggil tak boleh nak attack. Sebab akhlak tu terlalu tinggi. Macam akhlak Tok Guru. Tok Guru ni Abdul Aziz kan. Orang politician memang cakap belakang tu mungkin pap. Bila depan, kita tahu yang dia ada akhlak. Betul. Dalam politik kan, semua tak kisah parti apa pun respect Tuan Guru dan Aziz. Ya. Sampai sekarang pun orang masih, sebab orang ada akhlak. Kalau orang tak ada akhlak, habis lah. itulah insya-Allah. So itu jawapan saya lah untuk terima kasih Tuan Fadi. Saya rasa soalan kedua ni datang pada saya kot, boleh? Boleh. Saya nak tanya kepada Tuan Fadi, dan saya terkejut lah kenapa Tuan Fadi cerita pasal benda ni. Sebab actually apa yang Tuan Fadi jawab ni adalah benda yang saya terfikir semalam. Saya dah agak lama dah tak jumpa dengan mak ayah saya. Bukan sebab bergaduh ke apa, tapi memang yalah, saya pun ada family saya, apa semua kerja dan sebagainya. Jadi lately ni, this past few weeks, saya rindu sangat. Aku kalau cerita dengan family ni, saya rindu sangat dengan mak ayah saya. Saya macam tapi saya ingat Tuan Fadi kata jangan terkesan dengan manusia. Saya macam, ya Allah, ini ujian ni dah ujian lain dah ni. Dia dah bukan ujian duit, dia bukan apa, dia dah benda lain. Dia macam level dewasa yang lain sangat ni. So semalam family saya ni macam, saya punya sepupu, dia duduk US, dan dia balik sini, dia nak kenalkan husband dia. So kami keluarga American ni, kami jumpa dekat restoran, makcik saya punya restoran. So family semua berkumpul lah. Dan pada waktu itu, saya dah niat lah, saya dah berniat dalam hati, ya Allah, aku pergi ni, aku nak jumpa mak ayah aku nak peluk, aku nak cium dia orang. Tak kisah orang macam pelik elong, why out of a sudden, saya tak kisah. Saya cakap aku nak buat benda tu. So bila sampai dekat sana, benda tu tak berlaku. Bila sampai kat sana, benda yang saya dah prepare, aku pergi, aku nak salam mak aku nak cium dia, apa semua, aku nak salam cium tangan ayah mak aku. Sampai sana, macam dan nothing yang saya plan tu jadi. Sebab benda tu susah nak buat, dan saya tak tahu kenapa. Tuan Fadi, saya tak mendapat jawapan tu, like, why kau cium je lah tu mak kau peluk lah mak ayah kau ni semua kan. Saya just salam macam biasa, dan without nothing. Dan bila saya terfikir balik semalam, waktu balik pun macam okay ma, macam berbahaya. So ya Allah, kenapa aku tak buat semua benda ni Dan benda tu just berlalu, dan dia membelenggu sampailah ke hari ni. Dan Tuan Fadi menceritakan benda tu, saya rasa terkesan sangat-sangat. What should I do, tuan? What should I do? Mak ayah dekat mana? Dekat sini, dekat Templer Rawang tu je. So what is your problem? Tu ada tu. Brother, what is your problem? Start kereta petang ni, balik pergi jumpa hari Jumaat pula tu, pergi je lah. What is your problem? Pergilah kan. Pergi je. Trust me. Saya tak tahulah. Saya sentiasa I don't know why, tapi Allah, saya sentiasa fikir mati lah. And I don't know whether saya akan mati dulu atau mak saya mati dulu. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya kena buat bila mana saya rasa saya perlu buat. Especially dengan mak. I need dia punya redha. I need her.
The moment saya rasa betul, saya kena buat terus. The moment saya rasa saya buat salah, saya akan terus minta maaf. As simple as telefon, mak, minta maaf mak. Dulu saya tak buat kerja-kerja ni semua, tapi saya kena buat. Kalau saya rasa wife saya buat salah, saya akan cakap, redha saya bergantung pada mak saya, awak kena minta maaf dengan mak saya. By hook or by crook. Sebab mak dekat je. Laki ni tanggungjawab dia bukan bini. Tanggungjawab dia mak dulu, baru bini. Perempuan tanggungjawab dia laki dia. So kita dengan mak. Jadi utama dia mak dulu. Terfikir bini, terfikir mak. Mak dulu. Bawa kereta ni, bini lapar, mak lapar. Mak dulu. Whatever bini. it is kan. Whatever it is. Whatever it is. Tapi itu sebab Islam cakap. Kalau common sense kita, bini dulu. Sebab paling dekat dengan kita waktu tu. Common sense kita. Tapi sebab tu saya pun dulu macam mana nak explain Ustaz Fatri, guru saya bagi satu solution kepada saya. Dia kata simple je. Nak fahamkan isteri, tanggungjawab kita begini, selalu taklim kat rumah. Taklim je kat rumah, isteri akan faham. Sebab itu taklim tu terutama fadilat amal. Dalam tu ada cerita-cerita isteri-isteri Nabi. Baca je cerita isteri Nabi, isteri kita faham. Tanggungjawab kita mak dulu, baru dia. Right. Buat saja lah. Buat saja. saja. Petang ni beli something yang best. Ataupun angkat je semua anak bini, so pergi rumah mak sekejap. Okay bro, semoga dipermudahkan. Malam ni sebab petang ni pergi konsert lu. Balik Konsert dulu. Konsert apa? Dewa 19. Oh, dapat tiket. Bukankah hari tu kata tak boleh tiket? Alhamdulillah, setelah sekali lubang cacing kita gali, alhamdulillah ada. Kat mana konsert tu? Aziata, Bukit Jalil. Adina Zeta. Saya tak pernah pergi konsert. Okay Tuan Fadi, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan buat. Sebab memang pun sebab pergi konsert tu memang Azenda kat sana. So memang saya akan balik Untuk ambil bukan sebab juga kan. Saya akan balik ambil. Saya akan gunakan peluang tu Tuan Fadi, InsyaAllah. Malam ni InsyaAllah. Saya ni tu mungkin terlalu ni kot. Abang-abang nama sulung pula kan. Macho lah. So macam adik-adik saya pula kepahal kau ni lu tiba kan. Tapi tak apa. Tapi tak apa, atau pahala MLM kot. Pahala MLM. Daripada yang lain semua tolong. Terima kasih. Betul. Pahala MLM. Trust me. Kalau abang start, semua akan start. Abang start, semua akan start. Abang akan ada authority sebab abang ada akhlak tu kan. Abang ada akhlak jaga mak, peluk cium mak. Dia ada authority. Kau dah pernah cium tak mak? Ataupun kau dah cium tak mak minggu ni atau bulan ni? Kita ada that authority untuk bagi tahu. Alright. So thank you so much Tuan Fadi. Saya akan buat benda tu. InsyaAllah. Baik, so itu saja guys untuk episod kali ni. Tapi tidak lengkap kalau kita tidak tamatkan dengan perkongsian hadis of the day. Alright. So sementara Tuan Fadi dah jumpa Tuan Fadi? Dah. Okey, jom silakan Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada Fadilat Sedekah. InsyaAllah muka surat 600. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kekayaan seseorang bukanlah kerana banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kaya hati. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kekayaan seseorang bukanlah kerana banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kaya hati. Saya bagi keterangan sikit. Maksud daripada hadis di atas ialah jelas bahawa jika hati seseorang tidak kaya, maka dia akan membelanjakan hartanya kurang daripada orang-orang fakir, walaupun dia memiliki harta yang banyak. Dan sebanyak mana sekalipun harta yang ada padanya, tetap setiap masa dia risau untuk menambahkan hartanya lebih daripada orang-orang fakir. Sebaliknya, jika hati seorang itu kaya, dia akan tenang walaupun dengan harta yang sedikit, dan dia akan merdeka daripada berfikir untuk menambahkan hartanya lebih banyak daripada yang sedia ada. Yes. Jelas, sangat-sangat jelas. Alright. Betapa pentingnya untuk kaya hati. Kaya hati. Sedangkan orang fakir tu lagi boleh bagi lebih daripada kau. Kau kaya kot. Itu maksud penerangan hadis ni. Betul. So kalau kita kaya hati, InsyaAllah
And untuk kaya hati tu lah, macam Tuan Fadi kongsikan istighfar Akhlak, semua kan. betul jaga iman. Yes, always charge battery. Saya suka lah analogi untuk episod kali ni. Charge battery. Bateri man kau okey tak? Tak okey lah bro. Jom kita Charge ni lah, lah. istighfar, Macam tu kan. istighfar. Kalau iPhone kita boleh charge kan. Phone Betul. kita charge, iman kita pun kita boleh charge. Sebab tu guru saya setiap kali telefon saya setiap kali dia telefon saya akan lalu baru saya angkat. Sebab saya tahu soalan pertama dia apa. Assalamualaikum. Apa khabar Iman? Dia charge. Tu soalan dia pertama. Dan kita dah tahu dah bateri aku dekat mana. Otak kita kata okay 60%. Ini 50%. Oh, kalau Iman teruk 30%. That is the question. Setiap kali dia call, Assalamualaikum. Apa khabar Iman? Kita pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik guys. So anda bagaimana? Apa khabar Iman? Charge bateri iman anda. Jom kita charge bateri iman kita sama-sama. InsyaAllah segala perkara yang baik yang kita nak lakukan, InsyaAllah saham tu ada pada kita, pada cucu cicit keturunan kita, pada kita yang dah tak ada mak ayah, InsyaAllah saham tu kepada mereka. Yang ada mak ayah, waktu sekarang ni buatlah dan saya pun ambil benda tu Tuan Fadi. Kadang-kadang kita ni bukan apa kita tahu benda tu, cuma we need that push sometimes, you know. So thank you so much for that Tuan Fadi, it means a lot. So guys, jangan lupa untuk terus subscribe, like, share this content, this video, this apa-apa saja korang nak panggil benda ni, korang panggil lah. Share banyak sebab banyak Fadil yang kita jumpa yang tegur kita dekat Evolusi lah. Betul. Dekat semua kata, diorang kata, oh ini saya punya hiburan ni. Ikutlah. Kalau ini hiburan anda, hiburan anda lah. Ikut suka asalkan dapat memberi manfaat kepada anda dan juga orang-orang sekeliling anda. Baik, jadi apa-apa saja pun, lawan tetap lawan, berikan manfaat kepada orang. Saya Zack American. Saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Jumpa lagi di episod akan datang di Funnel Evo Podcast. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Funnel Evo.